وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم الخير. يا فتاح يا فتاح، يا عليم يا عليم، وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Boleh yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini adalah hari ini apa ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu lupa. Nak kata hari Jumaat pula. Hari Sabtu 20 Februari ya. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Kita sambung pengajian kita buku Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran, Sunan Dr. Wan Rusli ya, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Muka surat hari ini surat 38, kaedah terpilih ke-13, bahagian kedua, iaitu kita nak belajar pasal isim maf'ul. Pasal isim maf'ul. Hari itu kita belajar isim fa'il. Ini isim maf'ul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu Salamah, Ibu Adibah, Ibu Zanita, Ibu Jaslina, Ibu Habibah, Ibu Zainab, Ibu Maimunah, Ibu Zabida, Ibu Anissa, Ibu Sawati, Ibu Zurina, Ibu Maryam dan semua yang lain lah, insyaAllah. Okay, lepas ni saya tak jawab lah. Kita dah wafil tadi semua ya. Berkata pengarang kitab Hafizahullah Ta'ala, iaitu Dr. Wan Rusli. Tengok bahagian bawah ya. Bahagian yang bawah ni, insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi kata kerja yang majhul, bukan mahjul ya, tersilap tulis. Majhul ibu ayahnya, betulkan. Bagi kata kerja ataupun fa'il majhul, anda boleh juga mengekalkan kemajhulannya dengan mengubahnya kepada isim maf'ul dengan makna yang dibuat. Caranya sedikit berbeza dengan isim fa'il. Okey, macam ni boy ya. Kalau kita kata contoh Fataha fi'il madhi kan? Fataha fi'il madhi ma'ruf. Fataha telah membuka. Kalau isim fa'ilnya fatihun, yang membuka. Kalau fi'il madhi majhul, futiha. Futiha telah dibuka, tapi ada telahnya. Telah dibuka, ada masa lepas. Telah dibuka. Ya. Ataupun kalau majhulnya yuftahu, sedang dibuka. Kalau kita nak kata dibuka saja tanpa ada telah, tanpa ada sedang, tak melibatkan masa, maka itu kita sebut isim maf'ul. Maka kita sebut dibuka saja, yang dibuka.
Tadi futiha telah dibuka. Yuftahu mudhari' sedang dibuka. Kalau kita nak kata yang dibuka, yang kena buka, kita panggil maftuh, maf'ul, maftuh, begitu. Itu kita panggil isim maf'ul. Jelas Ibu Ayah? Jadi isim maf'ul melibatkan masa ke tidak? Ibu Ayah nak confirmkan balik, faham tidak? Isim maf'ul melibatkan masa ke tak melibatkan masa? Isim maf'ul. Betul ya. Isim maf'ul tidak melibatkan masa. Terjemah yang contoh tadi maftuh yang dibuka. Contoh lain isim maf'ul. Kalau khalaqa fi'il madhi, telah mencipta. Yakhluqu fi'il mudhari', sedang mencipta. Tapi kalau yang mencipta, kita sebut khaliqun, isim fa'il. Khaliqun, fa'ilun. Allah Ta'ala itu khaliqun, khaliq, yang mencipta. Kita isim maf'ul. Khuliqa, telah dicipta. Ada telahnya kat situ. Kalau yukhlaqu, sedang dicipta. Tapi kalau makhluqun, maf'ulun, makhluqun, itu terjemahnya yang dicipta. Jadi kita ni yang mencipta ke yang dicipta? Kita adalah yang dicipta. Yang dicipta ni isim fa'il ke isim maf'ul, Ibu Ayah? Dia adalah isim maf'ul. Dia adalah isim maf'ul. Boleh Ibu Ayah insya-Allah ya. Isim maf'ul. Okey. Caranya sedikit berbeza dengan isim fa'il. Tengok wazan. Untuk wazan pertama yang fa'il lam. Contoh saya kata kalau fa'ala. Contoh fa'ala. Tadilah khalaqa, fataha, nasara, telah menolong, kataba, telah menulis. Ataupun fa'il lam itu ainnya baris bawah, fa'ila. Contoh sami'a, telah mendengar. Contoh hamida, telah memuji. Contoh alima, telah mengetahui. Ataupun fa'il lam ainnya baris depan. Contoh fa'ula. Contohnya hasuna, telah baik. Karuma, telah mulia. Asalkan fi'il madhinya adalah fa'il lam sahaja, 3 huruf, tak kiralah fa'ala ke, fa'ula ke, fa'ila ke. Fi'il majhulnya akan jadi fu'ila. Fu'ila, nampak? Fu'ila dia bagi kat situ dalam jadual ni pengarang telah bagi siap-siap. Jadi kalau fi'il majhulnya fu'ila. Tapi kalau kita tak nak libatkan masa, jangan sebut fi'il, kita jadikan dia isim. Isim maf'ul nama dia. Isim maf'ul terjemahnya yang di. Jadi maf'ul terjemahnya yang. Contoh kalimah masyhun. Apa terjemah masyhun? Cuba kita tengok terjemah masyhun itu apa. Terjemah masyhun ni maksudnya terjemahnya yang penuh semua kan. Tapi tak apa, kita tengok. Saya nak Ibu Ayah biasakan. Ibu Ayah masyhun apa 3 huruf asalnya? Jangan buka kamus dulu, tunggu dulu, stop. Ada yang buka kamus tu, tunggu dulu Ibu. Stop. Apa 3 huruf asal? Tulis dulu. Apa 3 huruf asalnya? Masyhun. Pada masyhun apa 3 huruf asalnya? 3 huruf dasar dia. Boleh tulis Ibu ya? Okey. Saya tunggu. Betul Ibu Marusa. Shin, ha, nun. Bukan Ibu Maimunah, bukan mim shin ha. Shin, ha, nun. Shin, haya salah. Bukan shin, haya. Shin, ha, nun Ibu ya. Shin, ha, nun. Begitu ya. Masyhun, shin, ha, nun. Okey, cuba cari kat kamus belakang. Unsur apa shin, ha, nun tu, cari Ibu ya. Unsur apa kat kamus kat dalam buku tu. Shin, ha, nun. Unsur apa tu? Saya dah jumpa dah? Dah jumpa dah. Unsur apa Ibu ya? Shin, ha, nun. Direct terus pada kalimah yang kita bincang. Ibu Hasis apa? Ibu Hasis, Ibu Kulsum ya?
Ibu ke Ibu Asimah, lupa saya. Betul, 128. Muka surat 128. Ibu Maimunah ya, lupa saya. 128. Apa terjemah masyhun? Terjemahnya yang penuh muatan. Masyhun yang penuh muatan. Ataupun terjemah asalnya tadi yang dipenuhi. Yang dipenuhi. Boleh juga terjemah masyhun yang penuh muatan. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi asal maknanya yang dipenuhi. Yang dipenuhi. Okey. Ataupun yang penuh. Mab'us ibu ayah, mab'us daripada ba'insa. Ba'insa maknanya bangkit. Mab'us yang dibangkitkan. Terjemah mab'us yang dibangkitkan. Daripada ba'asa. Ba'asa yab'asu, tak silap. Ba'asa yab'asu. Tak puas hati juga. Jom kita tengok kat kamus. Jom cari ibu ayah ba'asa. Jom cari kat kamus, jom. Bismillah, mana? Ba'asa. Jumpa ibu surat apa? Ba'asa tu. Cuba tengok. Kita dah jumpa dah. Surat apa ibu ayah? Ba'asa 75, betul. Ibu Asyik siapa ibu Asyik? Lupa dah saya. Tolong bagi tahu siapa? Ibu Maimunah ke? Tolong kok tulis sekejap. Tak ada nama ibu Asyik sebelum ni, lupa. Ibu Maimunah ke? Ke ibu siapa? Ibu Kekasum. Ya Allah, ibu Kekasum. Dah sebut tadi tapi tak ingat. Okey ibu. Ba'asa yab'asu. Ba'asa yab'asu. Maka fa'ala yaf'alu kan? Dia 3 huruf kan? Fa'ala. Maka isim maf'ulnya datang atas wazan maf'ulun. Nampak tak? Jadi dekat sini tak bagi. Tak bagi kalimah mab'us. Tak bagi kalimah mab'us. Yang diberikan oleh doktor ba'asa yab'asu saja. Tapi kalimah mab'us tak bagi. Tak apalah. Tak bagi pun kita tahu kaedahnya. Ba'asa sulasi mujarrad. Isim maf'ulnya datang atas wazan maf'ul. Jadi mab'us. Mab'us. Okey. Kalau malik yang memiliki. Mamluk yang dimiliki. Yang dikuasai boleh. Yang dimiliki boleh. Okey. Ibu ayah nak tanya ni. Ada tak ibu ayah yang belajar hari ni? Belum dah order tapi belum ada buku. Ataupun order buku pun belum lagi. Terus belajar kaedah seperti 13. Lepas tu tiba-tiba pula ibu ayah rasa, alamak susah lah ustaz. Kenapa rasa susah? Kerana ibu ayah belajar tak ikut tertib. Siapa-siapa yang terus dengar kuliah ni tak apa. Kita dah sampai 13, tak apa, saya bagi dengar. Tapi syaratnya kena belajar daripada awal. Siapa yang terus lompat, tiba-tiba kata pada saya, terserenda ustaz, susah lah ustaz. Yang macam ni minta maaf ibu ayah, saya tegas. Yang macam ni saya tak nak tolong. Macam ni carilah guru mana pun, dia takkan jadi. Pasal apa? Pasal malas. Saya cakap terus terang ibu ayah. Saya ni kadang-kadang mulut saya ni bukan apa, tapi saya kena tegas. Yang jenis suka belajar lompat tapi tak nak dengar balik syarah belakang. Syarah yang saya bagi link tu ataupun buku pun tak nak order, tiba-tiba kata susah. Yang orang yang macam ni saya tak nak tolong. Bagilah alasan apa pun saya tak nak bantu. Tapi kalau orang yang lemah macam mana pun, tapi dia nak belajar, dia ada buku dan dia dengar satu persatu syarah yang kita buat, yang kita bagi, yang macam ni saya tolong walaupun dia memang Allah uji lambat faham. InsyaAllah ibu ayah ya. Jadi ibu ayah saya harap kalau ibu ayah siapa yang baru belajar, pastikan dengar yang belakang-belakang balik nanti. InsyaAllah ya. Ibu ayah, jadi wazan ke-2 sampai 9. Wazan 2 sampai 9. Ibu ayah, senang saja. Kita tengok balik. Mana fi'il mudhari' ada tu? Buka. Ibu ayah muka surah 14. Ibu ayah buka muka surah 14 ibu ayah ya. Kaedah terpilih kelima. Dah ibu ayah kan? Okey, dah buka muka surah 14. Tengok juga fi'il mudhari'. Tengok juga fi'il mudhari'. Cara nak buatnya macam mana? Sama macam nak buat isim fa'il yang kita belajar semalam. Sama juga cara macam nak buat isim fa'il yang kita belajar semalam ke kemarin. Tak ingat saya, kemarin ke semalam. Tak apalah. Sama caranya macam kita nak buat isim fa'il. Cuma isim fa'il, huruf sebelum akhir baris bawah. Tapi isim maf'ul, huruf sebelum akhir baris atas. Okey?
Contoh. Contoh pula. Tengok terus yang ni. Wazan kedua. Mudhari'nya yuf'ilu. Untuk tukar pada isim majhul. Okey. Sekejap ya. Sekejap. Saya tengok. Itu kita dah belajar pasal isim fa'il majhul kan. Sekejap saya tengok kalau ada jadual fa'il majhul kita ya. Kat sini tak ada bagi kan. Tak apa. Tengok je tadi muka surat 14 tadi. Tak apa. Ibu ya. Untuk fi'il mudhari' yang surah 14 bagi fi'il mudhari' ma'ruf. Untuk majhul tengok saya buat. Untuk majhul wazan kedua tu jadi yuf'alu kan. Kita dah belajar untuk fi'il majhul, huruf pertama baris depan dan huruf sebelum akhir baris atas. Ibu tengok ya, dah buka muka surah 14 kan. Tengok saya buat. Yuf'alu, yufa'alu, yufa'alu, yufta'alu, yunfa'alu, yutafa'alu, yutafa'alu, yustaf'alu. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, itu saya dah bagi fi'il mudhari' majhul. Tengok tukar pula pada isim maf'ul. Isim maf'ul dibuat daripada fi'il mudhari' majhul. Caranya macam mana? Tukar huruf depan kepada huruf mim baris depan. Huruf yang depan sekali tukar huruf mim baris depan. Tadi yuf'alu jadi muf'alun. Dan tanwinkan belakang. Muf'alun. Wazan ketiga asalnya fi'il mudhari' majhul yufa'alu. Jadi mufa'alun. Wazan keempat fi'il mudhari' majhul asalnya yufa'alu. Maka isim maf'ul jadi mufa'alun. Wazan kelima fi'il mudhari' majhul yufta'alu. Bila jadi isim maf'ul jadi mufta'alun. Wazan keenam yanfa'ilu asalnya. Mudhari' majhul yunfa'alu. Isim maf'ul munfa'alun. Wazan ketujuh yatafa'alu. Fi'il mudhari' majhulnya yutafa'alu. Maka fi'il mudhari' majhul isim majhul mutafa'alun. Kemudian wazan ke-8 fi'il mudhari' majhul yutafa'alu. Isim apa? Isim apa ni? Astaghfirullahaladzim. Isim maf'ul. Isim maf'ul jadi mutafa'alun. Wazan ke-9 fi'il mudhari' majhul asalnya yustaf'alu. Jadi isim majhul, isim apa tadi? Astaghfirullahaladzim. Saya ni kenapa? Walau isim maf'ul. Isim maf'ul jadi mustaf'alun. Mustaf'alun. Itu ibu ayah ya. Okey. Minta seorang ibu wakil sebutkan balik semua isim majhulnya daripada wazan 2 sampai 9. Sebut dia punya guna fa'ilam. Siapa nak try? Ibu ayah. Seorang wakil. Ada tak? Kita sekejap. Ada tak ibu ayah yang nak try insyaAllah?
Ibu Nurmala. Alhamdulillah, Ibu Nurmala nak try. Okey. Ibu Nurmala boleh Ibu? InsyaAllah. Bismillah. Ibu sebut wazan 2 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut lagi wazan kedua. Ibu sebut wazan kedua, terus sebut dia punya isim maf'ul. Wazan kedua muf'ulun. Macam ni Ibu? Kita isim maf'ul kan? Ya, isim maf'ul. Wazan kedua muf'alun. Betul, Masya Allah. Wazan ketiga mufa'alun. Betul, Masya Allah. Wazan keempat mufa'alun. Betul, Masya Allah. Wazan kelima mufta'alun. Betul, Masya Allah. 6 munfa'alun. Betul, Alhamdulillah. Yang ketujuh mutafa'alun. Macam ni Ibu? Mutafa'alun. Betul. Yang ke-8 mutafa'alun. Betul, Masya Allah. Yang ke-9 mustaf'alun. Betul, mustaf'alun. Alhamdulillah, Ibu tanya Ibu. Ibu Nurmala baru hari ni tahu ke? Saya tengok dia punya tu tadi sebelum attend kelas. Alhamdulillah, itulah dia punya soalan. Tanya Ibu Nurmala macam ni. Terima kasih Ibu ya. Okay. Jadi Ibu ayah itulah kita panggil kelebihan kalau kita mutala'ah. Boleh kata mentela'ah. Betulnya mutala'ah. Kenapa nama dia mutala'ah? Mutala'ah ni atau wazan mufa'alah, bab mufa'alah. Kan? Mutala'ah tu kenapa dipanggil mutala'ah ni dalam bahasa mentela'ah ni? Datang daripada tala'ah. Tala'al badru alaina. Tala'al badru. Telah terbit bulan purnama. Jadi baik, kalau terbit tu dia naik ke dia turun? Terbit tu dia nampak ke, dia jadi nampak ke, dia jadi tak nampak? Kalau terbit, bulan terbit. Bulan purnama bulan tu. Ibu kalau kita kata bulan terbit, bulan purnama terbit, mesti dah nampak. Nampak jelas ke, nampak samar-samar? Kalau bulan purnama yang terbit. Kalau bulan purnama terbit, jelas Ibu yang betul, jelas. Jadi, maka dipanggil mutala'ah. Apa dia mutala'ah? Kita baca dulu sebelum masuk kelas. Sebelum belajar buku tu ataupun tajuk tu, baca dulu. Fahamkan dulu. Ini dia menjadi mutala'ah. Inilah cara belajar yang betul. Kami di madrasah Miftahul Ulum Sri Talim dulu, sebelum masuk kelas, kitab tak ada baris. Sebelum masuk kelas, semua kena pastikan baris tu betul. Tapi tak boleh tulis baris dalam buku, dalam kitab. Kitab tak ada baris. Bila masuk kelas, Syekh suruh kita baca. Kalau salah baris, salah i'rab dia, saya tanya, hantar mutala'ah ke tidak? Tak sempat mutala'ah, tak sempat mutala'ah, duduk kat luar kelas. Jadi takut nak duduk luar kelas. Kelas pukul sekian-sekian, setengah jam sebelum tu dah mutala'ah dulu dah. Takut salah baca. Ibu ayah, jadi ini kelebihan mutala'ah. Jadi tanya Ibu Nurmala kerana mutala'ah. Masya Allah, tabarakallah. Lagi seorang ibu siapa nak try? Lagi seorang? Komen saya. Ambil tengok buku tak apa. Musyarat. 14 tadi. Sama Ibu Nurmala, Masya Allah. Siapa ibu nak try? Lagi seorang. Ada tak ibu yang nak try? Tak ada. Saya tak ada ni, ibu. Komen saya lah. Dia Ibu Haslimah. Ibu Haslimah dulu. Ibu Majid sampai lambat sikit. Lambat beberapa set. Tak sampai 1 second lambat. Ibu Haslimah, insyaAllah Ibu Haslimah dari Batu Gajah. Waalaikumsalam Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wazan kedua muf'alun. Betul, alhamdulillah. Wazan ketiga mufa'alun. Mufa'alun, betul, Masya Allah. Wazan keempat mufa'alun. Mufa'alun, betul, alhamdulillah. Wazan kelima mufta'alun. Betul, mufta'alun, betul, Masya Allah. Wazan keenam yunfa'alun. Munfa'alun, betul Ibu, Masya Allah. Wazan ketujuh
mutafa'alun, Mutafa'alun, betul, masya-Allah. wazan ke-8 mutafa'alun, Mutafa'alun, masya-Allah, betul. wazan ke-9 mustaf'alun. Mustaf'alun, betul Ibu, masya-Allah, tabarakallah. Tanya Ibu Asim, masya-Allah. Terima kasih Ibu ya. Okey Ibu Ayah. Jadi Ibu Ayah, hari ini siapa yang dah faham isim fa'il dan isim maf'ul? Maksudnya faham dari segi sebutan dia, komen faham. Siapa yang tak faham ataupun separuh, komen separuh. Siapa yang tak faham, komen tak. Tak apa, tak ada masalah. Ramai faham, masya-Allah. Faham, alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Lagi-lagi Ibu Ayah komen semua ya, saya nak tengok ni. Ibu Ayah jangan ada yang malu ya, jangan ada yang malu. Jangan ada yang malu kalau tak faham, cakap tak faham ya. Jangan ikut orang. Yang rugi kita. Kau semua faham, masya-Allah, tahniah, masya-Allah. Okey. Jadi Ibu Ayah, bahasa Arab kita ada isim fa'il, kita ada isim maf'ul. Rupanya susah ke? Susah ke nak kenal isim fa'il, isim maf'ul? Dia tak susah asalkan Ibu Ayah dah belajar step by step. Ibu Ayah kalau hari pertama kita belajar terus belajar isim fa'il, isim maf'ul, agak-agak Ibu Ayah boleh faham tak? Agak-agak lah. Hari pertama buku ni terus shoot pada isim fa'il, isim maf'ul. Ibu Ayah pasal tu kita belajar step by step. Kan? Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, tahniah. Jadi saya nampak Ibu Ayah dah bersedia dah. Dah bersedia untuk kita buat latihan. Tapi kita tengok dulu contoh ya dalam buku. Buka balik muka surat 38 Ibu Ayah ya. Buka balik muka surat 38 insya-Allah. Okey. Jadi kesimpulan isim fa'il dan isim maf'ul tidak lagi kata kerja. Kesimpulannya kedua-duanya tidak lagi kata kerja. Maksudnya tidak boleh ada masa dan dia tidak ada fa'il. Masa pun tak ada, fa'il pun tak ada. Dia bukan, dia tidak melibatkan masa. Masa ataupun sekarang tidak melibatkan masa lah. Okey. Jadi ia boleh dijamakkan, boleh ditanwinkan. Fi'il boleh jamak ke Ibu Ayah? Fi'il boleh dijamakkan ke? Boleh tak fi'il madhi itu dijamakkan? Boleh tak? Katabah dijamakkan jadi katabu. Macam tu ke? Ibu Ayah, fi'il madhi, fi'il mudhari' tidak boleh dijamakkan. Dia kalau mufrad ada bentuk sendiri. Musanna ada fa'il sendiri. Jamak ada fa'il sendiri. Bukannya dijamakkan, tak ada. Tapi kalau dah jadi isim, boleh dijamakkan. Contoh, Muslim, seorang lelaki Islam. Muslimah ni, dua orang lelaki Islam. Muslimuna, ramai lelaki Islam. Macam tu, dia boleh dijamakkan. Ditanwinkan. Ditanwinkan contohnya, tengok dalam contoh, mursalun, mukramun, muhdarun. Semua tu ada tanwin. Gitu. Boleh juga ditambah marbutah. Kalau dia contoh Muslim, Muslimun, seorang lelaki Islam. Untuk jadikan seorang perempuan Islam tambah marbutah jadi muslimatun ataupun muslimah. Begitu. Okay. Dan lain-lain berkaitan kata nama. Cara membinanya mudah untuk wazan satu. Wazan satu mudah pasal apa? Wazan satu maf'ulun. Memang sebut pun isim maf'ul. Nama kata nama ni isim maf'ul dan memang diambil daripada sulasi mujarrad yang wazan satu tadi. Senang saja, maf'ulun, makhluqun, mashhulun, mab'usun, mamlukun. Apa lagi? Mashhurun, mashhur. Apa lagi? Majhul. Apa lagi? Ma'ruf. Apa lagi? Maqsud. Kan? Okay, macam itulah. Manakala wazan 2 hingga 9, lakukan sedikit perubahan pada mudhari'. Ada sedikit perubahan pada mudhari'.
Macam kita buat tadi lah, pasal tu saya terus buat tadi. Yang boleh dijamakkan hanya isim. Iyalah, isim saja yang boleh dijamakkan. Betul Ibu Makcik sama yang betul, Masya Allah. Isim saja yang boleh dijamakkan, ya. Secara asasnya isim saja boleh dijamakkan. Okey. Lakukan sedikit perubahan pada mudhari' macam kita buat tadi kan. Mudhari' itu kita tukar dulu kepada majhul. Cuba teliti ayat ini dan perhatikan isim fa'il dan isim maf'ulnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Shadaqallahul azim. Ini cerita pasal apa ni ya? Sekejap. Cerita pasal apa ni? Pasal cerita pasal burung hut kalau tak silap saya lah. Cerita pasal burung hut kita tengok sekejap ya. Kalau tak silap saya lah. Ya. Oh bukan, ini Balqis. Balqis. Wa inni mursilatun ya, sesungguhnya aku mursilatun ilaihim bihadiyatin. Okey, betul lah Balqis, saya silap. Balqis, ibu ayah. Kita ada fi'il arsala. Arsala yursilu. Arsala yursilu. Okey. Arsala yursilu bab if'al kan, wazan kedua. Arsala yursilu. Ibu ayah, arsala mengutuskan, menghantar. Jadi kalau orang yang menghantar isim fa'il jadi macam mana ibu ayah? Jadi isim fa'il dia arsala yursilu, kalau isim fa'il jadi macam mana? Isim fa'il. Cuba tulis. Dalam rumi pun tak apa. Isim fa'il dia. Arsala yursilu. Bagaimana yursilu tu jadi isim fa'il? Cuba tulis. Bagus, Ibu Nurmala. Mursilun. Yang lain sama tak? Kan? Betul ya? Mursilun. Orang yang mengutus lelaki mursilun. Tapi kalau nak tukar pada perempuan, jadi apa ibu ya? Mursilun juga ke? Kalau perempuan, mursilatun. Mursilatun. Perempuan yang mengutus dipanggil, kita sebut mursilatun. Nampak ibu ya? Jadi kalimah mursilatun ini isim fa'il ke isim maf'ul ibu ya? Mursilatun isim fa'il ke isim maf'ul? Boleh jawab terus. Isim fa'il ke isim maf'ul? Ibu saya tak nak macam tu, ibu tulis dekat ibu. Isim fa'il. Okey. Kita kena bantu pasal dalam ni bukan semuanya dari atas ibu. Ibu tak tulis dekat isim fa'il Isim fa'il. Okey, muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas? Muannas. Okey. Mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad ke musanna ke jamak? Okey, alhamdulillah. Mufrad. Jadi ibu yang sekejap ya. Ibu yang sekarang ni kita tengok. Saya rasa ibu-ibu yang tak hafal ayat ni kan? Tak hafal kan? Majoriti tak hafal ayat ni kan, betul? Pasal ini bukan surah yang kita biasa baca. Kita baca Quran tapi ini surah yang kita jarang baca. Kita biasa baca surah-surah lazim kan? Ibu ayah yang dirahmati Allah, hari ini kita baca ayat ni dan kita jumpa kalimah mursilatun dan kita tahu dia itu adalah isim fa'il dan dia muannas dan dia mufrad. Ibu ayah, siapa yang hari ni baru 5 minit ni dia tahu kalimah mursilatun itu adalah isim fa'il, muannas, mufrad? Siapa yang baru tahu 5 minit ni? Siapa yang baru tahu 5 minit ni? Nampak ibu ayah? Kan? Kita semua baru tahu. Kenapa kita baru tahu? Kerana kita, maksudnya kita, kalau kita ulang kaji kita tahulah, tapi kalau kita baca sebelum ni, baca Quran, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Kita baca selama ni baca kosong saja.
Sekarang ni ibu ayah baca, ibu ayah dah tahu dah. Oh, mursilatun ni isim fa'il daripada wazan kedua. Mu'annas ni, mufrad ni. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Bila belajar tafsir barulah sonok. Baru sonok, oh ini perempuan ni siapa ni? Oh, apa ni Ratu Balqis. Macam tu. Fanaziratun, ibu ayah fanaziratun. Nampak? Atau wazan naziratun. Tambah tamar butah. Maksudnya kalau dia muzakkar, kalau dia mufrad bunyi dia macam mana? Nazirun. Mufrad muzakkar nazirun. Nazirun atau wazan apa ibu? Nazirun atau wazan apa? Atau wazan apa? Nazirun. Dia adalah isim fa'il atas daripada wazan yang ke berapa? Wazan nazirun. Wazan satu ibu. Fa'ala. Wazan satu ibu asimah betul. Kan ibu ayah? Fa'ala. Wazan satu. Isim fa'ilnya fa'ilun. Nazirun. Betul tak? Ibu-ibu yang silap tadi betul tak? Faham tak? Sekarang ni? Dah faham tak? Ibu Khairiyah, Ibu Normala, Ibu Maryam, Ibu Majid Samaya? Kan? Bukan empat ya. Bukan wazan keempat. Wazan pertama. Wazan pertama, fa'il lam, isim fa'il datang atau wazan fa'ilun. Kalau nazirun, oh saya rasa ibu ayah ni ingat taswir kotak 14 tu. Bukan kotak 14 ni. Saya rasa ni ramai ni yang jawab nombor 4 semua ni, ibu-ibu ni. Terfikirkan kotak 14 tu saya rasa ni. Betul tak? Ibu mau bayangkan kotak 14 ni, itu sudah jawab 4 tu. Bukan. Bukan ya? Okey. Wazan keberapa ni? Wazan pertama. Iaitu wazan fa'il lam. Maka isim fa'ilnya fa'ilun. Okey. Sekarang ni ibu ayah, Balqis muzakkar ke mu'annas? Balqis muzakkar ke mu'annas? Dia adalah mu'annas. Maka untuk jadikan mu'annas, nazirun orang yang memerhati. Nazirun orang yang memerhati, daripada nazara yang zuru. Nazirun orang yang memerhati. Kalau perempuan yang memerhati, tambahlah tamar butah. Naziratun. Maka dia adalah isim fa'il. Dan dia mufrad. Dan dia mu'annas. Macam tu. Okey. Masya Allah, tabarakallah. Bima yarji'ul mursalun. Ibu ayah tengok al-mursalun. Al-mursalun. Okey, sekarang ni al-mursalun, ibu ayah. Buang dulu alif lam. Buang alif lam dan buang tambahan belakang. Belakang tambah apa? Cuba ibu tulis. Belakang tu tambah apa kat belakang tu sebenarnya? Tulis hurufnya. Alif lam kita dah buang dah. Tapi nak tengok huruf belakang tu, apa huruf yang ditambah? Boleh tulis ibu apa huruf yang ditambah? Saya tunggu. Waw nun bagus. Ibu Khairiyah, Ibu Marusa, Ibu Syamsinar, Ibu Maimunah, Ibu Maryam, Ibu Bahariyah. Betul. Waw nun betul. Bermakna kalau kita tolak alif lam, tolak waw nun, tinggal apa? Ibu ya, tolak alif lam, tolak waw nun, tinggal mursalun. Mim ra sin lam. Tinggal mursalun. Tinggal mursalun. Ibu ya, mursal. Nampak? Mursalun. Mursalun ini isim fa'il ke isim maf'ul? Ibu ya. Isim fa'il ke isim maf'ul? Maf'ul. Oh betul ibu. Masya Allah, tabarakallah. Okey ibu ya. Ibu ya. Okey. Ibu Alibah terima kasih. Ibu Alibah nak jam siapa tadi? Okey, alhamdulillah. Isim maf'ul ya ibu ya. Isim maf'ul. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Jadi isim maf'ul daripada apa? Daripada af'ala yuf'ilu, arsala yursilu. Ustaz tadi itu mursilatun isim fa'il. Itulah. Isim fa'il mursil, perempuan mursilah. Isim maf'ul mursal, perempuan mursalah. Jadi ini mursalun. Mursalun orang-orang yang diutuskan. Yang diutuskan. Isim maf'ul terjemahnya yang di. Jadi kalau mursal seorang yang diutuskan. Mursalah ni dua orang. Mursalun orang-orang yang diutuskan.
Okey. Boleh Ibu Ayah? Oh, nampak mursalatun al-mursalun. Ibu Ayah nak tahu tak masa sebelum saya belajar di madrasah dulu macam inilah cara saya, walaupun saya tak pernah belajar bahasa Arab masa sekolah menengah dulu, sampai sekolah menengah saya tak pernah belajar bahasa Arab. Sekolah kafah petang pun tak pernah dapat masuk pasal keluarga saya tak mampu, abang saya tak mampu. Saya memang tak pernah belajar bahasa Arab. Memang tak pernah. Tapi saya nak sangat faham bahasa Arab, nak faham Quran, terjemah Quran semua kan. Maka saya ada, tahu tak, faham tak? Kalau kita pergi Mekah Madinah, Quran Saudi, Quran Keluaran Arab Saudi yang terjemah tu. Apa tak terjemah warna coklat tu? Pasal tak tengok Ibu ya? Quran terjemah warna coklat tu. Yang terjemah ada tajuk-tajuk tu. Biasa nampak kan? Yang biasa kita nampak Quran Saudi diwakaf kat masjid-masjid kan? Saya gunakan Quran tu. Saya gunakan Quran tu Ibu Ayah. Saya tengok, contohlah saya tengok. Contoh macam ni lah. Kenapa mursilatun sini baris bawah ada tamar buka bunyi macam sama macam mursalun. Bunyi macam sama. Tapi kenapa terjemahnya tak sama? Itu yang timbul dalam pemikiran saya masa tu. Masa tu umur saya 17 tahun. Belum masuk madrasah lagi. Tapi bila masuk madrasah setahun tak faham apa pun. Allah mesti tak faham apa. Lepas tu baru Allah bagi. Tapi Ibu Ayah, bila kita ada kehendak, Allah Ta'ala akan bagi. Sekarang ni Ibu Ayah, dengan contoh ini saja, ayat yang pendek ini, satu ayat yang pendek ini Ibu Ayah, ada 3 contoh isim fa'il dan isim maf'ul. Ibu Ayah nak tanya Ibu Ayah. Siapa yang sebelum kita jumpa ayat ni tadi, 10 minit tadi kita tak jumpa lagi. Sekarang ni lepas 10 minit dah jumpa dah ayat ni, dia dah nampak dalam ayat ni ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Saya rasa semua akan jawab saya. Tadi jujur Ibu, jujur. Siapa yang tadi 10 minit tadi memang tak tahu. Siapa yang 10 minit tadi memang tak tahu. Ini adalah isim fa'il, isim maf'ul. Memang tak tahu. Maksudnya kalau dia baca kosong je. Maksudnya dia baca sekadar tahu bacaan tapi tak tahu makna dia. Kalau kita baca selama ni lah. Ini kan Ibu Ayah kan? Kalau nak kita baca Quran, buka Quran tanpa terjemah, kita baca, saya rasa Ibu Ayah baca saja. Dapat pahala baca tapi tak faham. Tapi sekarang ni Ibu Ayah, dalam keadaan kita tak tengok terjemah. Kita tak tengok terjemah, tapi kita baca ini saja, ayat ni contoh sampai ayat ni kita baca, Ibu Ayah akan rasa satu perasaan lain. Nak pula sebelum ni tak belajar lagi isim fa'il, isim maf'ul. Tiba-tiba dah belajar hari ni, ibu akan berkobar-kobar lagi. Bila baca Quran, Ibu Ayah baca Quran, rasa macam nak cari je, mana isim fa'il ni? Mana isim maf'ul ni? Mana fi'il madhi? Mana fi'il mudhari'? Tak jumpa lagi ni. Kan contoh. Akan rasa tercari-cari dalam Quran. Bila macam tu, satu muka surat bukan lagi 5 minit, tapi dah jadi 10 minit, 15 minit. Pasal Ibu Ayah dah mula ada tadabbur. Itu belum belajar tafsir. Ibu Ayah kena tengok Quran time. Quran time tu pada Ibu Ayah dah jadi macam wajib lah kira. Pasal Ibu Ayah belajar Quran harfiah ni, kita belajar bahasa Arab Quran ni, Quran time Ibu Ayah kena tengok. Tak boleh lepas. Betul tak Ibu Ayah? Setuju tak saya kata? Quran time tu, bila Ibu Ayah belajar ni, Quran time tu tengok, dia akan membantu sangat Ibu Ayah. Saya tak ada rumah, tak ada TV. TV maksudnya tak ada rancangan lah. Tengok line tenet je. Tak ada TV. Hijrah pun tak ada semua. Tak ada beli siaran mana-mana. Tapi betul Ibu Ayah kan? Masya Allah, tabarakallah. Itulah. Sebagai tugasan sendiri, cuba lihat terjemahan ayat ini. Nanti ibu tengok sendiri lah ya. Surah An-Naml. Dalam bahasa lain, dalam bahasa Melayu ke, English ke, adakah terdapat perubahan pada terjemahan? Mesti ada perubahan pada terjemahan. Benarkah unsur masa hilang dalam isim fa'il? Ada tak? Telah ke, sedang ke, ada tak? Mesti tak ada. Perbahasan isim fa'il dan maf'ul ini agak panjang lebar. Dan perlu diingat bahawa penggunaan kedua-dua isim ini amat kerap dalam Quran. Amat kerap, Ibu Ayah, amat kerap. Masya Allah, tabarakallah. Jadi setuju tak, Ibu Ayah? Setuju tak malam besok, insyaAllah malam besok, tajuk kita belajar untuk malam besok, ulang kaji isim fa'il dan isim maf'ul. Setuju tak? Ada macam ni. Tajuknya ulang kaji isim fa'il dan isim maf'ul besok. Jadi Ibu Ayah ingatkan saya ya. Kalau saya bagi iklan tu, saya bagi iklan macam salah, betulkan saya. Saya tukar iklan tu cepat-cepat. Saya kena lupa. Okey Ibu Ayah, insyaAllah.
Siapa yang seronok belajar, siapa yang belajar bahasa Arab ni, makin seronok, makin hari makin seronok ibu ayah. Saya rasa ibu ayah harap itu lah ya, makin hari makin seronok belajar ya. Seronok sangat ya ibu. Bukan seronok pasal kita mengajar, bukan. Seronok pasal ibu ayah ni, ibu ayah yang bagi masa, ibu ayah bagi masa, bagi hati untuk belajar, Allah bagi seronok. Ikutkan ibu ayah saya ada ketika saya sedih ni, ada masa saya sedih sangat kan. Tapi bila saya sedih, ada benda-benda yang boleh membuatkan saya jadi sedih, saya jadi down. Tapi bila saya tengok kesungguhan ibu ayah, daripada bulan 6 hari tu saya tengok separuh daripada ibu ni, ada yang bulan 6, ada yang masuk bulan 9, ada yang masuk bulan 12, ada yang baru belajar, dan ibu istiqomah. Ini yang jadi pengubat hati saya. Terima kasih banyak ibu ayah ya. Okay, insyaAllah. Terkait itu sajalah untuk malam ni. Kita tak bacalah surah Al-Mulk baca sendiri insyaAllah. Suara saya macam salah-salah sikit ni. Tadi minum ais. Habis kena marah dengan ibu Khairiyah. Ibu-ibu doktor-doktor semua. Sorry ibu ya, nanti saya jaga kesihatan ibu ya, insyaAllah. Sebab kita ni ibu ayah ada ni ketua pengarah kesihatan KKM bahagian pergigian ni ibu ayah ya, tekan saya. Bila saya tak jaga kesihatan, ibu tu akan ambil berat kat saya. Terima kasih banyak ibu. Ada sekumpulan ibu kat sini, Masya Allah. Ambil kerja ibu, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai boya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.